Ya, silakan Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah merahmati kita semua. Datuk Yang di-Pertua, dan saya dengan ini mengemukakan usul di bawah Peraturan Mesyuarat 27/3, iaitu bahawa pada Isnin 16 Jun 2014, Yang Berhormat Tuan N. Surendran, Ahli Parlimen dari kawasan Padang Serai, telah mengeluarkan suatu kenyataan semasa sidang media di lobi Parlimen yang telah disiarkan dalam beberapa media. Kenyataan itu merupakan tuduhan kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat kerana menolak usul Yang Berhormat berkenaan di bawah Peraturan Mesyuarat 22/1 pada 16 Jun 2014, bahawa tuduhan itu menyatakan Yang di-Pertua Dewan Rakyat sentiasa menolak apa-apa pertanyaan dan usul yang dikemukakan oleh pihak pembangkang, dan turut membuat tomahan dengan menyatakan bahawa Parlimen gagal berfungsi dengan baik. Bahawa Yang Berhormat Padang Serai membuat tuduhan bahawa Dewan Rakyat bersifat otoritarian yang tidak memberikan hak bersuara kepada pihak pembangkang. Bahawa Yang Berhormat Padang Serai merendah-rendahkan martabat Dewan Rakyat dengan sindiran yang mencadangkan Parlimen untuk membina suatu giant rubber stamp yang menjadi simbol kepada pengaruh dan kuasa kerajaan dalam meluluskan apa rang undang-undang yang dibentangkan di Parlimen, dan bahawa tuduhan-tuduhan itu adalah merupakan satu penghinaan kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat yang menjalankan tugas sebagai pengurusi Majlis Mesyuarat, dan oleh yang demikian bererti penghinaan juga kepada Dewan Rakyat yang turut mencemarkan nama baik dan prestij Dewan Rakyat. Maka inilah dipersetujui bahawa Yang Berhormat Tuan N. Surendran, Ahli Parlimen kawasan Padang Serai, hendaklah digantung daripada perkhidmatan Majlis Mesyuarat selama 6 bulan dari tarikh keputusan usul ini diluluskan. Datuk Yang di-Pertua, yang tersebut tadi merupakan usul saya, yang mana penjelasan mengapa usul tersebut dibuat adalah seperti berikut. Pada 16 Jun 2014 Isnin, selepas sesi soal jawab lisan, Yang Berhormat Padang Serai telah bangun untuk mempersoalkan dan mencabar keputusan yang dibuat oleh Yang di-Pertua Dewan Rakyat melalui surat bertarikh 16 Jun 2014 kepadanya. Surat tersebut mengandungi keputusan yang tidak membenarkan permohonan Yang Berhormat Padang Serai untuk mengeluarkan pertanyaan menurut Perintah Mesyuarat. Tidak ada penyokong tu usul. Tidak ada penyokong usul. Menteri sedang membentang usul ya, Muhammad. Ya, teruskan ya, Mak. Pada masa tersebut, Yang Berhormat Padang Serai menyatakan bahawa permohonan beliau tersebut telah ditolak sewenang-wenangnya tanpa memberikan sebab penolakan. Berdasarkan kepada rekod pernyataan resmi bertarikh 16 Jun 2014, Yang Berhormat Padang Serai telah dimaklumkan oleh Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat ketika itu bahawa beliau boleh mengemukakan suatu usul bersendiri di bawah Peraturan Mesyuarat 43 sekiranya mahu mempersoalkan keputusan yang telah dibuat. Datuk Yang di-Pertua, tanpa mengendahkan nasihat yang diberikan oleh Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Yang Berhormat Padang Serai telah mengeluarkan satu kenyataan semasa sidang media di lobi Parlimen yang telah disiarkan dalam beberapa media. Kenyataan yang dibuat oleh Yang Berhormat Padang Serai antara lainnya telah menyatakan bahawa Yang di-Pertua Dewan Rakyat sentiasa menolak apa-apa pertanyaan dan usul yang dikemukakan oleh pihak pembangkang. Tomahan terus dilemparkan dengan menyatakan Parlimen tidak berfungsi dengan baik dan menuduh bahawa Dewan bersifat otoritarian yang tidak memberikan hak bersuara kepada pihak pembangkang. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin menyatakan bahawa Yang Berhormat Padang Serai telah melampaui batasan apabila merendah-rendahkan martabat Dewan yang mulia ini dengan sindiran yang mencadangkan Parlimen untuk membina suatu giant rubber stamp. Giant rubber stamp ini digunakan sebagai satu simbol untuk melambangkan pengaruh dan kuasa kerajaan dalam meluluskan apa-apa rang undang-undang yang dibentangkan di Parlimen. Kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh Yang Berhormat Padang Serai tersebut ternyata suatu kenyataan yang tidak benar dan merendah-rendahkan kredibiliti Tuan Yang di-Pertua Dewan Rakyat dalam mengendalikan persidangan Dewan dan juga sistem demokrasi Parlimen di negara ini.
Datuk Yang Di-Pertua, sebagai ahli Dewan, kita mengambil maklum bahawa semua perkara yang diputuskan mengenai prosiding dalam Dewan Rakyat adalah tertakluk kepada peraturan mesyuarat. Apa-apa perkara yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat telah diputuskan dengan adil dan sewajarnya oleh Yang Di-Pertua Dewan. Tuduhan yang dilemparkan oleh Yang Berhormat Paran Serai adalah tidak berasas kerana berdasarkan kepada rekod resmi Dewan, pihak pembangkang sentiasa diberikan hak yang sama rata dan adil dalam apa-apa perbahasan. Apa yang dapat saya nyatakan di sini, tindakan Yang Berhormat Paran Serai dalam mengeluarkan kenyataan tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak berhemah, tidak bertanggungjawab, mencemarkan nama baik Dewan Rakyat, mencemarkan nama kesemua ahli Dewan Rakyat dan merupakan suatu penghinaan kepada prestij Dewan yang mulia ini. Datuk Yang Di-Pertua, perlu dinyatakan juga bagi tujuan duluan Presiden yang pernah dibuat di dalam Dewan ini pada 11 Disember 2001, Yang Berhormat Batu Gajah pernah dikenakan tindakan digantung 6 bulan kerana membuat kenyataan dalam akhbar yang menghina Yang Di-Pertua Dewan Rakyat. Oleh yang demikian, tindakan sebegini pernah diambil bagi memelihara keutuhan dan prestij Dewan yang mulia ini. Pada 14 November 2013, Yang Berhormat Paran Serai telah pun dikenakan tindakan penggantungan selama 6 bulan di atas kenyataan yang seakan sama yang dibuat beliau ketika itu. Yang Berhormat Paran Serai sewajarnya mengambil iktibar daripada pengalaman yang lalu dan tidak melakukan kesilapan yang sama buat kali yang kedua. Dalam hal ini, Yang Berhormat Paran Serai seharusnya menggunakan saluran yang betul dan alternatif yang tepat sekiranya ingin mencalonkan apa-apa penambahbaikan terhadap prosedur Parlimen. Akhir sekali, Datuk Yang Di-Pertua memalangkan Yang Berhormat Paran Serai mengeluarkan kenyataan yang menghina Dewan yang mulia ini untuk kali yang kedua. Perkara ini hendaklah diambil serius oleh Dewan, iaitu dengan mengenakan penalti atas tindakan beliau tersebut. Penalti 6 bulan adalah wajar kerana Yang Berhormat Paran Serai telah melakukan kesalahan yang sama sebelum ini. Penalti ini diharap menjadi pengajaran kepada semua ahli Dewan Rakyat agar lebih berhemah di masa hadapan sebelum membuat sebarang kenyataan berhubung dengan Dewan Rakyat ini. Sekian, Tuan Datuk Yang Di-Pertua, saya mohon mencadangkan. Siapa menyokong? Peraturan mesyuarat. Siapa menyokong? Sebentar ya. Saya mau menyokong. Sebelum disokong. Adalah Muhammad, masalah sekarang ialah usul Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri terbuka untuk dibahas. Peraturan mesyuarat. Ya. Ya. Terima kasih kepada Datuk Di-Pertua. Pentusan mana Yang Mat? 27 apa ni 3. 27/3. Sebentar Yang Mat. Okey. Saya dengan ini membuat bantahan terhadap keabsahan, the legality of the usul ini sendiri, kerana saya percaya usul ini tidak memenuhi kehendak peraturan mesyuarat 27/3. Izinkan Datuk Di-Pertua untuk saya membacakan peraturan mesyuarat yang berkenaan. Izinkan saya membaca yang dalam teks bahasa Inggeris. Except as provided in Standing Orders 43 and in paragraph 5 of the Standing Order 86 and 36 subsection 1 sub 1, not less than 14 days notice of any motion shall be given unless it is in the name of minister, in which case 7 days notice, or if Tuan Yang Di-Pertua is satisfied upon representation to him by a minister that the public interest requires that a motion should be debated as soon as possible, 1 day's notice shall be sufficient. Berdasarkan peraturan ini, saya mengatakan bahawa adalah penting Tuan Yang Di-Pertua berpuas hati upon representation to him bahawa minister berpendapat public interest requires motion should be debated as possible. So perkataan yang paling penting adalah pertama upon representation, keduanya public interest requires motion should be debated, yang ketiga as soon as possible. Saya mengatakan ketiga-tiga ingredient ini telah tidak ada dalam motion yang dikemukakan. Pertamanya, kalau kita lihat kepada motion ini adalah sebagai satu representation daripada pihak minister. Maknanya minister memberi representation kepada Tuan Di-Pertua, dan dalam representation ini mestilah ayat
dalam 27.3 ini mesti ada dalam motion ini, kerana tanpa ada the words in the peraturan dalam peraturan ini, dalam motion ini bermakna pihak yang membawa motion ini telah gagal membuat satu representasi bahawa motion ini adalah untuk kepentingan awam yang memerlukan ia disegerakan. Tidak ada pun dalam perkataan dalam motion ini yang menunjukkan bahawa ia adalah untuk kepentingan awam. Ya. Yang perlu disegerakan. Tak payah berucap. Sebelum ya. Saya perlu menjelaskan. Saya mengatakan bahawa tanpa ada ayat-ayat itu bermakna pihak yang dipertua telah gagal diberitahu atas alasan apakah motion ini adalah motion untuk kepentingan awam dan perlu disegerakan. Minta saya nak mengatakan tanpa ada ayat itu Tuan Speaker tak boleh. His point of order. His point of order, Yang Amat. Okey. Saya mengatakan tanpa perkataan itu, saya mengatakan jika Tuan Speaker mengatakan saya berpuas hati ia adalah kepentingan awam dan perlu disegerakan, itu hanyalah berdasarkan spekulasi semata-mata. Dan Dewan ini tidak boleh melalui Tuan Speaker membuat satu keputusan yang begitu drastik, yang bersifat penal in nature, berasaskan spekulasi semata-mata. Maka atas dasar itu saya memohon supaya notis usul ini ditolak in limine. In limine. Terima kasih. Duduk, Ahmad. Ya, Pengamat Surat. Dia point of order, I deal with the point of order. Duduk, Ahmad. Ya, terima kasih Yang Muhammad Sepang untuk mengingatkan kita terhadap perkara 273. 273 merupakan memang benar ada syarat-syarat yang dikenakan untuk mengajukan usul, dan syarat-syarat ini telah ditimbang sepenuhnya sebaik-baiknya oleh Yang Muhammad Speaker dan telah berpuas hati mengikut kehendak peraturan Masyurat 23 untuk membenarkan usul ini dibahas. Atau musyarat Yang Muhammad, Yang Muhammad Speaker membenarkan usul ini kerana berpuas hati bahawa perkara 23 dipenuhi syarat-syaratnya. Terima kasih, Yang Muhammad. Terima kasih pada. Tapi ini kena mengena dengan diri dia. Ya. Macam mana dia boleh buat? Dalam syarat. Peraturan syarat. Speaker, Saya nak cakap peraturan syarat. Sekambut dulu peraturan syarat. Saya nak tanya yang mana saya Tunjuk karangnya. Okey, terima kasih. Saya dulu. Yang lain dulu, Yang Muhammad. Saya dulu. Tengok handset. Tengok handset. Tak apa, Yang Muhammad. Saya sudah deal with Yang Muhammad. Saya bagi Tanjung Karang. Yang lain dulu, Yang Muhammad. Boleh. Peraturan syarat. Saya boleh, Tuan Speaker. Saya ya. Ya, peraturan syarat. Ya, saya kena ikut peraturan lah. Peraturan syarat saya nak baca bersekali. Bersekali peraturan 27.3 dan juga peraturan 43. Peraturan mana, Pak? Ya. Peraturan mana yang satu? Saya nak baca bersekali 27.3 dan juga peraturan 43. 27.3 yang dibangkitkan oleh Sepang. Ini ialah soal pentafsiran peraturan. Peraturan 27.3 ini mesti dibaca bersekali dengan peraturan 43. Di mana kalau kita baca tadi statement Tuan Speaker nyatakan bahawa jika Tuan Yang di-Pertua puas hati setelah diterangkan kepadanya oleh seseorang menteri, iaitu bagi faedah orang ramai, sesuatu usul itu mustahak dibahaskan dengan seberapa segeranya, maka memadailah dikeluarkan pemberitahu itu 1 hari saja terlebih dahulu. Soalnya hari ini yang dipersahakan oleh Sepang tadi, sama ada ia kepentingan awam ataupun tidak, ia mesti dibaca kepentingan peraturan 43, di mana dalam peraturan 43 keputusan pengurusi adalah muktamad. Pengurusi telah membuat keputusan dan Sepang, ya apa kita buat? Kalau tak puas hati dengan keputusan pengurusi, kena kata sampai habis bahawa saya nak kena baca. Tuan Yang Di-Pertua dalam Majlis Mesyuarat atau pengurusi dalam jabatan kuasa adalah tertanggung ke atasnya menjaga supaya
peraturan majlis mesyuarat atau tata kuasa diendahkan dan keputusannya berkenaan dengan apa-apa perkara peraturan mesyuarat tidak boleh diminta ditimbangkan semula dan tidak boleh diulang kaji oleh majlis mesyuarat kecuali dengan dikeluarkan usul bersendiri. Kerana itu usul demikian ini tidak berkenakan dikeluarkan pemberitahu lebih daripada 2 hari terlebih dahulu. Jadi kalau nak pertikaikan keputusan pengurusi, kena bawa usul sendiri lah. Mana boleh bangun bantah macam ni sampai besok pun tak habis. Jadi oleh itu saya minta Tuan Speaker, usul telah pun dibentangkan dan ini bukan yang pertama kali kita menteri bawa usul bawa 27 3 ini bukan pertama kali. Memang kita teruskan oleh kerana ada sokongan, kita kena teruskan dan kalau perbankan tak puas hati, cakap waktu perbahasan nanti. Terima kasih. Datuk Speaker. Ya. Itu yang saya katakan, Yang Mohd Tanjung Karang, bahawa usul ini memenuhi syarat 27.3. Terima kasih Datuk. Terima kasih Datuk Speaker. Saya berasaskan apa yang dikatakan Datuk Speaker tadi, saya ingin membuat bantahan kedua. Bantahan kedua saya ialah kerana Datuk Speaker mengatakan bahawa usul ini telah pun mematuhi aturan 27.3 atas alasan yang dipertua berpuas hati bahawa dia adalah untuk kepentingan ramai dan perlu disegerakan. Sekarang saya kata keputusan yang dipertua itu bahawa dia berpuas hati juga adalah salah dari segi peraturan mesyuarat dan juga salah dari segi convention. Sebab pertama, kerana usul ini melibatkan Datuk Tan Sri Yang di-Pertua. Bagaimanakah apabila satu usul melibatkan diri beliau buat keputusan, saya setuju. Ini satu perkara yang tak boleh kita terima. Sebagaimanakah affected party terlibat dalam membuat keputusan. Usul ini adalah usul kerajaan. Jangan samakan Yang Mohd Speaker sebagai orang yang terlibat, tetapi melihat speaker itu sebagai the chair. Tapi tuduhan ini yang dibenarkan oleh peraturan mesyuarat, the chair, Yang Mohd. Kalau tak, kenapa dia tak chair? Kalau dia rasa benda dia okey, dia recuse. Saya ingin katakan ini sekali lagi, Yang Mohd, tuduhan ini menyatakan yang di-Pertua Dewan Rakyat. Maknanya nama itu rakyat disebut dalam usul ini. Bagaimanakah nama seseorang yang affected party diletakkan dalam usul ini? Ismail Tan Sri Pandekar is the chair, Yang Mohd. Soalan saya tadi, berdasarkan jawapan Datuk tadi, Datuk mengatakan bahawa Datuk Tan Sri Pertua telah membuat keputusan. Persoalan saya, bagaimanakah beliau boleh membuat keputusan dalam keadaan notis usul ini ada kaitan dengan beliau? Maknanya beliau seharusnya tidak boleh membuat keputusan. Maka oleh itu conflict of interest. Ini basic principle of justice, basic principle of fairness. Bagaimanakah seorang yang menjadi affected party diberikan hak untuk membuat keputusan? Maka atas dasar itu saya mengatakan bahawa keputusan Datuk Seri Pertua adalah keputusan yang salah, bertentangan dengan prinsip keadilan, prinsip sama rata. Ini menyebabkan usul ini cacat dan seharusnya ditolak Parlimen ini. Yang Mohd, usul ini adalah usul kerajaan. Tahu, tapi melibatkan diri tertentu. Tak payahlah, cukuplah. Usul kerajaan yang dikemukakan kepada speaker. Siapa yang buat keputusan? Speaker, siapa yang buat speaker? Saya tegas dengan keputusan bahawa usul ini memenuhi syarat 27.3. Menghina speaker bermakna menghina Dewan Rakyat. Ini bukan apa speaker. Kita tengoklah ketuduhan. Siapa yang hina? Siapa yang Dewan Rakyat? Ini tak pernah pergi mahkamah, tak tahu apa ni. Cuba Yang Mohd. Dalam Dewan Rakyat, speaker yang berkuasa. Kita masuk Dewan Rakyat, kita timur kepada setiap. Ini Yang Mohd, tak payah bergaduh. Duduk, tak payah bergaduh Yang Mohd. Sabar Yang Mohd. Bukan dictatorship. Dia kuasa di bawah. Duduk Yang Mohd. Semua duduk Yang Mohd. Duduk dulu Yang Mohd. Duduk dulu Yang Mohd. Yang Mohd Sepang, Yang Mohd Batu, Yang Mohd Tanjung Karang. Yang Mohd 81. Duduk Yang Mohd. Dengar duduk. Okey. Usul yang dipertikaikan sekarang ini adalah sama ada usul ini memenuhi syarat ke tidak. Pihak Sepang mengatakan, Yang Mohd sabar. Sepang mengatakan bahawa usul ini tidak memenuhi.
dalam kes begini, speaker saya akan membuat ketetapan. Ketetapan saya ialah saya berpuas hati bahawa usul ini memenuhi syarat 273. Bila ketetapan ini buat? Datuk Speaker, saya tidakkan soal legality of the issue usul tidak berkaitan, sudah berbangkit lagi Yang Hormat, kerana ditetapkan bahawa usul ini memenuhi syarat 273. Datuk Speaker, Yang Hormat, saya buka bila saya buka usul ini untuk dibahas. Tuan Speaker, saya kepentingan awal. Terima kasih Tuan Speaker. Soalnya sekarang Yang Hormat tidak bersetuju dengan keputusan Speaker. Tuan Speaker, boleh saya mula bahas? Boleh saya mula bahas? Mau bahas? Ya, saya nak bahas. Saya panggil tajuk orang untuk berbahas. Terima kasih banyak Tuan Speaker. Terima kasih banyak Tuan Speaker kerana memberi peluang mengambil perkara. Soal legality selesai. Tidak boleh Memenuhi syarat 273. Kita sudah maklum 24 jam. Kita sudah maklum bahawa sebagai Peraturan kita memang usul yang sempurna boleh dibahas. Usul yang cacat mana boleh dibahas. Saya dah putuskan usul ini memenuhi syarat. Tidak boleh jelas kali ini. Dah penuhi syarat Yang Hormat. Biarlah peraturan tunjuk sendiri. apa saja yang kita Yang Hormat setuju dengan keputusan saya, Yang Hormat buat dalam bentuk usul. Saya tak boleh faham usul yang Saya buka usul ini untuk dibahas. Saya panggil Tanjung Karang. Tutup mic ini yang mana tak tutup peraturan. Tutup mic musyarat. Tutuplah mic. Ya, Tanjung Karang is a different peraturan musyarat. Tak. Peraturan musyarat yang lain. Yang It does not arise, tak berbangkit lagi Yang Hormat. Speaker berkuasa hati usul ini dibahas. Tapi Tuan Speaker, kita ada poin yang lain. Ada poin yang lain. Speaker, Datuk, listen lah. Peraturan musyarat yang berbeza. pembangkang mempersoalkan integriti speaker. Bermakna sampai besok tak akan habis. Datuk, Sekarang ni speaker telah membuat keputusan. Peraturan musyarat. Ini peraturan musyarat. Sekejap. Ada. Ini memang kepentingan awak speaker. Ini kenyataan oleh Padang Serai. Memang menghina doa rakyat. Doa rakyat yang merupakan lambang Dewan yang paling besar yang dipilih oleh rakyat. Speaker dengan kepentingan Dewan perlu macam ni Yang Hormat, tak perlu. dengan hinaan yang dibuat oleh Padang Serai. Dapat keputusan Yang Hormat. Masih peraturan musyarat. Peraturan musyarat. Membuat satu tindakan yang mesti diambil tindakan kerana Peraturan kita musyarat, point of order. jangan salah gunakan Masih 27.3. kita sebagai ahli parlimen 27.3 dah selesai Yang Dan Hormat. usul ini tidak boleh Sebentar, hari ini. Sebentar Yang Hormat. Okey, point of order. Yang Point of order 81. Yang Hormat. Takkan siapa yang nak point of order? Sini, Yang Gopeng. Okey, I will entertain you sekali ni. Ya. Okey, Point of order mana Yang Hormat? peraturan 3 ni saya minta maaf sebab apabila Datuk memberi jawapan dia membuka persoalan lagi. Datuk kata saya berpuas hati. Datuk kata tadi Datuk sebagai speaker dengar kontrol lah, dengar menteri duduk belakang Hormat. sekejap. Ya. Kalau nak bising duduk belakang. Apa lulu? Pilih orang menteri ni duduk belakang keluar. Tak payah bergaduh Yang Hormat. Tuan Speaker ini peguam apa? Ya. Ini peguam Ini mulalah kontrol. Sebentar, Yang Hormat. Apa ni peguam? Mesti ada orang yang Baik. order. Dengar. Kalau nak ikut Tanjung Karang. pergi balik rumah, pergi muka orang lain. Duduk. Tanjung Karang. Kabinet apa nak bising lagi? Speaker. Ini speaker. Jangan pakai baju. Biar cukup. Baik, Yang Hormat. Speaker buat keputusan. Jangan sendiri buat keputusan. Baik. Kalau sendiri buat keputusan, balik rumah duduk buat pokok. Ada point of order dengan speaker. Point of order dengan keputusan. Datuk, balik.
Yang Muhammad Tanjung Karang sebentar Yang Muhammad. Sebentar Yang Muhammad, sebentar. Tanjung Karang sebentar Yang Muhammad. Ya. Mesyuarat. Janganlah buat tafsiran. You dah buat tafsir cukup. Tanjung Karang. Dia duduk. Sebentar Yang Muhammad. Kapar duduk. Ini bagi apa? Kapar duduk kapar. Okey, speaker. Ini apa cerita ni? Tuan Speaker. Tanjung sana dulu. Saya nak dengar sepang sekali. Boleh panggil doktor, panggil Kapar tu. This is serious Yang Muhammad. Pokok sana serius. Terima kasih. Saya nak dengar. Datuk, saya sebab apa ini keputusan yang betul-betul serius. Datuk saya ingin mendapatkan penjelasan lagi. Tadi Datuk kata bahawa saya tidak bagi saya chance. Sebentar. Kita dengar sekali ini kita dengar apa isu dia. Ya. Datuk Speaker. Okey, ya relax. Okey, terima kasih. Ya, Datuk Speaker, tadi berdasarkan jawapan Datuk Speaker mengatakan bahawa saya sebagai Speaker dalam persidangan ini berpuas hati peraturan 27.3 adalah dipatuhi. Saya rasa Datuk Speaker kena baca betul-betul 27.3 ini mengatakan bahawa notion sekejaplah. Ya, tak payah berucap panjang. Tak panjang. To the point, straight to the point. Ya, dapat straight to the point. Usul ini seharusnya dipersetujui sebelum dia dipresented. Perkataan dia dengar dulu. Perkataan dia upon representation to him by a minister that the public interest requires a motion should be debated as soon as possible, one day notice shall be sufficient. In other words, sebelum notis itu dikeluarkan, Datuk Tan Sri Speaker harus berpuas hati bahawa dia boleh dikemukakan. Persoalan saya, bagaimanakah Tan Sri yang membuat keputusan sebelum usul ini dikeluarkan sebagai pihak yang juga ada kepentingan dalam usul ini boleh berpuas hati? Tidak tentu dia berpuas hati sebab dia yang sama. Maka sebab itu saya mengatakan jawapan daripada Datuk Speaker tadi menunjukkan bahawa dia tak betul sebab yang pusat adalah Tan Sri, bukan Datuk. Cukup. Terima kasih. Sebelum saya katakan tadi bahawa usul ini dibuka untuk dibahas. Saya katakan daripada awal tadi bahawa Tan Sri Speaker, the Speaker of the House, berpuas hati 27.3 usul yang dikemukakan oleh kerajaan itu memenuhi syarat-syarat yang dikehendaki. Notis 1 hari permakluman kepada Dewan dipenuhi sepenuhnya. Yang Muhammad, itu merupakan keputusan yang dibuat oleh Tan Sri untuk membenarkan usul itu dibaca hari ini. Tak ada soal lagi, usul dibenarkan oleh Tan Sri. Baik, soal yang Muhammad bahawa Tan Sri adalah merupakan parti yang terlibat. Dia tidak berbangkit kerana Tan Sri adalah merupakan Speaker of the House, bertindak mengikut peraturan masyarakat ini bahawa yang dipertua harus berpuas hati bersesuaian dengan peraturan masyarakat yang menghendakkan sedemikian. Yang Muhammad, apapun seperti dikatakan Tanjung Karang bahawa keputusan itu telah dibuat dan keputusan Speaker untuk membenarkan usul ini di bawah Dewan hari ini adalah keputusan yang muktamad. Saya katakan sekali lagi bahawa usul yang dikemukakan oleh kerajaan yang dibenarkan oleh Tan Sri Speaker ini adalah bersesuaian dengan peraturan 27.3 dan memenuhi syarat-syarat dan kehendak-kehendak peraturan 27.3. Sebentar. Soal usul ini tidak harus didebat, tidak berbangkit ketika ini. Sebab itu saya ingin katakan, saya menjemput yang Muhammad Tanjung Karang untuk dalam masyarakat. Ada lagi. Muhammad 81. Soalnya sekarang Muhammad Soalnya sekarang yang Muhammad tidak bersetuju dengan keputusan Speaker memandangkan ini. Dan keputusan Speaker, jika tidak berpuas hati dengan keputusan Speaker,
peraturan 43 applies. Datuk Speaker. Itu saja yang lain. Mungkin selektif. Yang Muhammad tidak harus selektif terhadap peraturan mesyuarat. Keputusan Speaker yang memandangkan usul ini adalah keputusan yang muktamad. You cannot be selective. Sebab peraturan 43 mengatakan dan membenarkan, memberi kuasa kepada Speaker untuk membenarkan keputusan untuk membawa usul ini dibenarkan dibaca dalam Dewan. Dan keputusan itu adalah keputusan muktamad. Peraturan masyarakat Soalnya sekarang Muhammad tidak berpuas hati dan tidak bersetuju. Soal tidak bersetuju, yang Muhammad gunakan peraturan 43 untuk membawakan usul persendirian. Peraturan 43. Dah cukup dah. Tak, peraturan 43. Saya berhak. Speaker hanya membenarkan usul yang membuat keputusan adalah ahli majlis. Speaker. Dah cukup dah Muhammad. Apabila satu keputusan dibuat oleh Speaker, maka Speaker boleh dirayu. Persoalan saya, apabila kita merayu nanti, kita merayu kepada tansi Speaker juga. Sedangkan keputusan ini akan dibuat mengenai tansi Speaker. Bagaimanakah rayuan itu akan jadi efektif? Speaker yang kalau kita buat keputusan tentang Speaker, lepas tu kita rayu kepada Speaker juga. Saya ingin berhentikan soal legality. Saya tidak ingin diungkit lagi kerana usul ini memenuhi syarat yang amat. Dia tidak ada soal bahwa usul ini tidak sah. Usul ini sah. Usul ini sah. Ini soal integriti parlimen dan integriti Speaker. Terima kasih Datuk Speaker. Saya ingin merujuk kepada peraturan mesyuarat 27/3. Dengarlah, pasti salah. Kalau tidak duduk sebelah sana lah, jangan menjerit. Dah jadi menteri pun perangai hodoh lagi. Senyap yang amat. Ini Ni menteri ni. Tolong Jangan. Datuk Speaker. Amin. Bagi saya teruskan. Datuk Speaker sudah membenarkan saya untuk berbahas. Datuk Speaker. Point of order yang saya benarkan Tanjung Karang berbahas. Ya? Tanjung Karang berbahas sekarang. Kalau you mat point of order. No, Datuk Speaker telah beri laluan kepada saya untuk peraturan mesyuarat. Point of order ya. Point of order. Mana itu? Okey. Point of order mana yang mat? Dulu di Teluk Intan pun dia masuk tempat mengundi. Itu bukan point of order yang mat. Okey. Baik. Datuk Speaker. Kapan? Saya merujuk kepada Datuk Speaker. Tolong suruh tarik balik perkataan hodoh. Ni kalau tidak saya minta pematang bawah ajar sikit. Saya tak dengar yang mat. Ajar sikit ni. memang hodoh pun apa nak buat. Bodoh. Ini perangai hodoh, bukan bodoh. Apa? Bahasa Melayu tak faham ke? Hodoh dengan bodoh pun tak tahu beza. Saya teruskan peraturan mesyuarat. Hodoh. Kapan? Datuk Speaker, saya tolong nak teruskan peraturan mesyuarat. Perkataan hodoh yang disebutkan hodoh typing. Ini. Ya, yang hodoh bukan tadi panggil ahli lain hodoh, bodoh tak boleh. Saya tidak sebut istilah hodoh, bukan bodoh. Hodoh, tak hodoh. Bukan bodoh. Datuk Speaker. Okey. Okey. Saya ingin Okey. Duduk. Minta maaf. Minta maaf. Duduk. Apa duduk? Minta maaf. Baik, Datuk Speaker. You tak boleh proses. Duduk minta maaf. Ya, Muhammad. Duduklah. Sebentar, Yang Muhammad. Siapa speaker ni? Sebentar, Ya Muhammad. Kalau Yang Muhammad
Kalau yang berhormat Gombak menggunakan perkataan hodoh bodoh kepada Pasir Salak, saya minta Yang Hormat tarik balik. Balik. Tarik. Saya tidak mendengar, Yang Hormat. Saya tidak dengar, ya. Datuk Speaker dia tak sebut Kasih Salak hodoh bodoh, mana ada. Umum betul. Yang Hormat, Gombak. Yang Hormat, please, Yang Hormat. Yang Hormat. Tarik je lah. Ya. Saya minta Yang Hormat tarik balik jika berkenaan Datuk Speaker, perkataan itu dalam digunakan terhadap peraturan Pasir Salak. mesyuarat boleh tak 2 orang berdiri masa saya berucap? Tak boleh kan? Di belakang pun ramai berdiri, Yang Hormat. Okey, duduk. Tak ada. Mana ada? Belakang Yang Hormat ramai berdiri, Yang Hormat tak nampak. Ya. Tak ada. Tarik balik. Mana ada? Tak ada. Saya nampak. Saya nampak Yang Hormat. Ramai bangun. Tarik balik. Tarik balik. Yang Hormat Gombak, saya minta duduklah, Yang Hormat, kalau tak ada perkara. Duduklah. Ada tak? Baik. Kalau tak ada, saya minta duduk, kerana saya akan teruskan, Yang Hormat. Ya, 27/3. Bagaimana kita boleh bahas Yang Hormat, usul ini? soal perkataan hodoh dan bodoh, saya minta tariklah, Yang Hormat. Duduklah. Bagi saya beri keterangan. Okey. Yang Hormat, tariklah, Yang Hormat. Datuk Speaker, pertama saya Yang ada Yang Hormat. saya bangunlah ke dalam cakap. Menjengkel. Betul. Saya mohon Gombak menarik balik perkataan menteri bodoh. Siapa? Saya tidak. Jangan diteruskan dengan jawapan. Yang Hormat. Dia speaker kah? Dia Speaker dekat itu tidur belum sedar diri. Dia speaker kah berjalan? Baik. Siapa speaker ni? Habiskan, Yang Hormat. Datuk Speaker. Salam duduk. Tadi saya dengar Yang Berhormat Gombak dia tak kata Pasir Salak hodoh. Dia kata perangai hodoh. Bukan Pasir Salak hodoh. Perangai hodoh. Yang itu pun tak boleh, Yang Hormat. Saya minta tarik balik jika sekarang disahkan oleh Calam bahawa Yang Berhormat Gombak menggunakan perkataan perangai hodoh. Saya minta tarik balik, Yang Hormat. Tu perangai dia memang hodoh tadi. Pasal bila Tak boleh. dia berdiri. Tak boleh, Yang Berhormat. Calam Gombak. Memang Pasir Salak ini kandang-kambing ya. Boleh merayau-rayau. Perangai berjalan sampai ke depan. Yang Hormat. Ada yang bercakap. Itu memang Yang Hormat. perangai hodoh. Yang tiga. Calam. Memang hodoh. Salam. Perangai itu. Tak patut berlaku begitu. Salam duduk, Yang Hormat. Yang lain diam. Saya tidak mendengar perkataan digunakan oleh Gombak, tetapi disahkan oleh Salam bahawa Gombak menggunakan perkataan perangai hodoh terhadap Pasir Salak. Itu melanggar peraturan dan saya minta Gombak tarik balik perkataan hodoh. Penjelasan. Berjalan ke depan tak Saya, Yang Hormat. Tak apa. Berjalan ke depan. No, jangan buat macam ni. Gombak minta tarik balik perkataan hodoh, perangai hodoh terhadap Pasir Salak. Habis dia berjalan tu tak tahu dah hodoh. Berjalan menteri tu. Dah, Salam dah sahkan. Minta Yang Hormat tarik balik. Minta dia tarik balik. Jalan. Gombak tarik balik, Gombak. Datuk Speaker, baik. Bagaimana, saya nak tanya, bagaimana Datuk Speaker nak hukum saya? Tak, disahkan. Saya katakan tadi, saya tidak mendengar. Tetapi Salam mendengar Yang Berhormat menggunakan perkataan itu. Bagaimana Datuk Speaker nak hukum saya dengan mendengar justifikasi daripada Shah Alam? Yang Hormat. Tak payahlah macam ni, Tak Yang boleh Hormat. begitu. Tak boleh. Dengar, tanya Saya minta dulu. Yang Hormat tarik balik perkataan perangai hodoh terhadap Pasir Salak. Pertama saya tidak menyebut perkataan bodoh. Hodoh, Yang Hormat. Baik. Shah Alam. Enggaklah. Tadi speaker sebut sekiranya Gombak menyebut bodoh atau hodoh, tarik balik. Betul? Dia kata betul, dia kata benar nak jadi speaker kan? Dia dah suruh. Yang Hormat. Saya tidak menyebut perkataan bodoh. Pertama. Yang kedua, duduk. Yang kedua, saya beritahu ada Yang Hormat. ada dia kata itu.
Saya buat keputusan untuk Yang Hormat tarik balik perkataan perangai hodoh. Atas asas apa? Yang Hormat, Atas asas apa? ada peraturan masyarakat dikemukakan oleh Pasir Salak. Kemudian saya katakan awal tadi, jika kalau Yang Hormat gunakan perkataan itu. Tapi Kemudian Datuk Speaker sebut Yang Datuk Hormat, Speaker sebentar. sendiri tidak mendengar. Kemudian disahkan oleh Shah Alam bahawa Yang Hormat menggunakan perkataan perangai hodoh. Sebab itu saya minta Yang Hormat tarik balik perkataan perangai hodoh. Tuan, saya tidak menyebut itu. Ya. Bagaimana Pasir Salak kata saya pemohon, kau tak boleh dengar perangai hodoh itu. Ya. Tarik dulu. Yang Hormat tarik balik, Yang Hormat. Saya tidak sebut, saya tidak bermaksud. Yang Hormat tidak tarik balik, saya minta Yang Hormat keluar daripada Dewan. Ini betul. Saya tidak belum dapat penjelasan. Bentara Tuan Speaker. Ini apa ni? Kalau ni orang tak sebut pun perangai. Tak salah betul. Sebab itu saya beritahu. tak boleh, Yang Hormat. This is different matter in this one. That is different matter. Yeah, then take action. No, I'm taking action against him. Take action against him. Okay, fine. Fine. Yang Hormat tarik balik, bisa keluar. Yang Hormat Pasir Salak. Sebentar, Hormat. Ada peraturan masyarakat daripada Permatang Pau untuk meminta Pasir Salak menarik perkataan laya. Saya minta Yang Hormat tarik balik perkataan laya terhadap Gombak. Ya. Steady. Tarik balik. You listen. Tarik balik, Yang Hormat. Gombak keluar, Yang Hormat. Listen and speak. Gombak bisa keluar, Yang Hormat. Datuk Speaker. Tarik balik perkataan laya terhadap Yang Hormat, diam, Yang Hormat. Diam, yang lain diam, Yang Hormat. Ya. Yang Hormat terdengar. Tarik balik. Pasir Salak tarik balik perkataan laya terhadap Yang Hormat. Yang Hormat, saya sudah minta Yang Hormat keluar Dewan. Yang Hormat Gombak, saya dah minta Yang Hormat keluar Dewan kerana tidak patuh terhadap arahan saya menyuruh Yang Hormat menarik balik perkataan. Yang Hormat Speaker. Yang bagaimana menteri tak sebut Speaker. Yang Hormat, Please be fair. Jadi biarlah bagi. saya minta maaf Yang Hormat. Ya. Sebab itu saya minta tarik balik. Berikan Gombak, berikan penjelasan. Jangan Tak ada. semua hujat Dah, dia jalan dah. Sedangkan Tak ada. apa yang saya dengar, dia tidak mention mana-mana termasuk Ahli-ahli yang berhormat. mention. Dia begitu dia tidak Ya. mention kepada Pasir Salak. Ahli yang berhormat, kerana Yang berhormat tidak berminat untuk membahas usul ini. Mana tak berminat? Tidak berminat. Selesaikan. Tolak. Yang gunakan usul ini terus ditolak. Kerana dia cacat. Saya Berunsur penindasan. sekarang saya kemukakan masalah kaplan majlis bagi diputuskan. Masalah ialah bahawa usul seperti yang dikemukakan oleh Ambang Menteri Jabatan Perdana Menteri di bawah perkara 1 hendaklah disetujukan. Ada yang bersetuju, kata bersetuju. Yang tidak bersetuju, laporkan. Lebih suara yang bersetuju, usul disetujukan. Speaker mengesahkan bahawa parlimen ini usul diputuskan dan saya minta Yang Berhormat padam serai untuk meninggalkan Dewan selama 6 bulan. Ya. Satu dunia. Yang
Setiausaha Dewan. Memajukan Dewan. Adakah ini rakyat digabungkan? Boleh gantung. Bukan. How can we stand on this? Stand on. Malu betul. Di manakah martabat Dewan yang mulia ini? Saudara ahli Dewan boleh digantung tanpa dibahas. Okeylah, keluar. Memang malu. Ini merupakan titik hitam sejarah politik. Hokin. I mean, mockery of his house. Yeah, I want to speak pun tak boleh. Dia paling bukan apa step. Adakah cara ini betul? Apa? Yang Berhormat Menteri Kewangan akan mencadangkan usul memperuntukkan subsection 2 section 11 Akta Kastam 1967. Memang rubber stamp. Speaker, bahas tadi dah sudah pada slide 2. Tuan Ketua, saya mohon menandakan bahawa majlis ini mengambil ketetapan iaitu menurut kuasa yang ditetapkan padanya oleh subsection 2 section 11 Akta Kastam 1967 supaya perintah duti kastam yang keputusan dari majlis ini sebagai kertas statut bilangan ST45 dan ST46 tahun 2014 disahkan. Perintah ini bertujuan untuk melanjutkan tempoh pengenaan duti anti lambakan ke atas newsprint yang berasal dari Kanada, Indonesia, Korea, Filipina dan Amerika Syarikat. Pelanjutan tempoh ini dibuat oleh duti dengan kadar di antara 5.9% hingga 43.24% terus dikenakan ke atas newsprint. Sementara kajian semula terhadap lambakan kepada industri tempatan dijalankan oleh Kementerian Perdagangan antara industri. Pelanjutan tempoh ini berkuat kuasa mulai 19 Mac 2014 hingga 28 Julai 2014. Kedua, Perintah Kastam Duti Anti Lambakan 2014. Perintah ini diwartakan bertujuan mengenakan duti anti lambakan ke atas seluruh fiber reinforcement flat and pattern sheets and fiber cement box yang diimport dari Thailand pada kadar nil hingga 31.14%. Pengenaan duti anti lambakan ini adalah bertujuan untuk melindungi industri tempatan yang terbukti telah menerima kemudaratan material akibat kemasukan kedua-dua produk tersebut dari negara terlibat. Duti anti lambakan ini dibuat selaras dengan peraturan di bawah Akta Duti Timbal Balas dan Anti Lambakan 1993 dan berkuat kuasa selama 5 tahun mulai 30 Mac 2014 hingga 29 Mac 2019. Tuan Yang Dipertua, saya mohon mencadangkan. Siapa menyokong? Saya mohon menyokong. Hadirin yang berhormat, masalah sekarang terbuka untuk dibahas. Hadirin yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalah yang bahawa usul yang Berhormat Menteri Kewangan seperti yang tertera dalam aturan urusan masyarakat hari ini di bawah peraturan 2 telah dibentang sebagai kertas statut bilangan ST45 dan ST46 tahun 2014 disahkan. Hendaklah disetujukan. Ada yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Usul disetujukan. Habis. Ya, silakan Pak Menteri. Datuk Yang Dipertua, nampaknya pengakhiran lah untuk kali ini ya. Datuk Yang Dipertua, saya mohon mencadangkan bahawa mengikut peraturan mesyuarat 16/3, mesyuarat ini ditangguhkan sekarang. Menyokong. Saya mohon menyokong. Ucapan penangguhan ahli yang berhormat bagi kawasan Bayan Baru yang berhormat Tuan Sim Zizin. Ada yang hormat. Okey. Ucapan penangguhan ahli yang berhormat bagi kawasan Seputih yang berhormat Puan Teresa Kok Susi. Ada yang hormat. Oh, tak ada Seputih, boleh jawab. Okey. Ponteng lagi ya. Ada yang hormat.
Hari ini merupakan hari akhir bagi sesi Parlimen pada kali ini. Saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi kerjasama, kepada ahli-ahli Parlimen yang telah memberi kerjasama kepada Dewan, kepada kaki tangan Parlimen yang telah bertugas penuh masa dengan dedikasi untuk memastikan kelancaran perjalanan Dewan pada kali ini. Pada ahli-ahli Parlimen, saya ucapkan selamat balik ke kawasan masing-masing dan selamat bertugas sebagai ahli Parlimen di kawasan masing-masing. Ahli yang berhormat, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan sehingga suatu tarikh yang tidak ditetapkan.